Okay, hai, selamat petang. So, kali ini kita akan masuk kepada kemandulan. Okay, kemandulan dan pencegahan kehamilan. Yang pertama, dalam penyelidikan dalam pembiakan manusia, kemajuan dalam sains dan teknologi berupaya mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembiakan manusia. Okay, kemandulan ialah ketidakupayaan untuk melahirkan anak, dan kemandulan mungkin berpunca di pihak lelaki maupun pihak perempuan atau mungkin kedua-dua pihak. Okay, kemandulan lelaki antaranya ada 4 faktor. Yang pertama, testis tidak boleh menghasilkan sperma. Okay, testis tidak boleh menghasilkan sperma. Yang kedua, sperma kurang sperma. Yang ketiga, sperma tidak berkualiti. Dan yang keempat, mati pucuk. Okay. Seterusnya, bagi perempuan pula, ovari tidak boleh menghasilkan ovum. Bila tak boleh menghasilkan ovum, tidak akan berlakunya kedatangan haid, tidak akan berlakunya kita haid. So ovum itu akan terus berada di ovari. Tiub falopio tersumbat. Okay, ini adalah ovari kita, ini adalah bahagian cervix, yang mana tiub falopio di sini kalau tersumbat, dia perlu buat satu pembedahan kecil, minor surgery untuk tebuk supaya ovari tadi boleh menghasilkan ovum dan ovum boleh bergerak menuju ke cervix. Okay, uterus tidak normal atau mempunyai ketumbuhan di uterus yang menghalang penempelan embrio. Bagi kemandulan lelaki dan perempuan, ketidakseimbangan hormon akan menyebabkan kemandulan, yang mana hormon atau kurang hormon seks dibebaskan, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit, masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Ini sangat berbahaya. Kalau kurang hormon seks dibebaskan, akan menyebabkan berlakunya mati pucuk lah. Okay, seterusnya, pengawal kehamilan mengikut keupayaan ekonomi keluarga dan bilangan anak. Dan untuk mencegah pengovulan, kita ada beberapa kaedah untuk mencegah pengovulan. Yang pertama, kita menggunakan pil perancang. Okay, pil perancang ni ada pelbagai nama, Noriday, Jasmine dan sebagainya, yang mana diambil oleh selama 21 hari setiap hari selepas haid. Okay, sebelum makan kena jumpa doktor. Tak jumpa doktor, nanti kita salah makan lah. Okay, seterusnya, untuk mencegah persenyawaan juga, kita menggunakan kaedah semula jadi, yang mana kita menggunakan kaedah berikma, iaitu mengelakkan perhubungan seks sewaktu subur atau menggunakan kondom. Okay, kondom merupakan sarung getah yang nipis yang dipasang pada zakar sebelum berlakunya persetubuhan, yang mana kondom tadi untuk menghalang kemasukan sperma ke dalam faraj. Okay. Seterusnya adalah menggunakan diafragma. Diafragma ni, dia merupakan satu piring getah yang lembut berbentuk kubah. Okay. Dia akan dipasang di dalam cervix wanita. Okay. Ini adalah contoh pemasangan untuk diafragma, yang mana bentuk kubah ni dia akan dipasang terbalik tau. Dia akan masuk terbalik ke sini. And then dia akan tolak menutup pintu cervix supaya sperma tadi tidak sampai kepada uterus. Okay, seterusnya kita menggunakan spermicide, iaitu berbentuk jeli atau krim yang dimasukkan ke dalam faraj sebelum melakukan perhubungan seks, yang bertujuan untuk mematikan sperma, tapi ini tidak digalakkan lah. Okay, seterusnya IUCD. IUCD merupakan alat kontraseptif dalam rahim, merupakan alat kecil yang dibuat daripada plastik atau wayar fulcrum yang dimasukkan ke dalam uterus untuk satu tempoh masa. Dia ada benang tau. Ni benang dia. So ini, bahagian ini yang akan masuk ke dalam cervix. Okay, ini adalah gambar cervix kita. Okay, gambar cervix kita yang mana tadi alat IUCD tu akan pasang di sini. Ini mengelakkan sebenarnya ovum tu masuk dan untuk mengelakkan sperma tadi berenang lah.
Dan benang ini memang akan terjuntai di bawah lah. Okay, dan pemandulan sebenarnya adalah pencegahan kehamilan secara kekal yang mana vaksektomi ataupun memotong sebahagian daripada ductus sperma atau dua hujung yang diikat dengan bebas. Okay. Kalau lelaki dipanggil vaksektomi, kalau perempuan dipanggil sebagai ligasi. Okay, so ductus sperma ni dia akan potong supaya sperma yang terhasil dalam testis tadi tidak boleh disalurkan ke dalam ductus lah. Dan manakala yang perempuan dipanggil sebagai ligasi, yang mana tube falopio tadi akan dipotong untuk mengelakkan ovum tadi di bawah akan bergerak, mahu ataupun sperma tadi bergerak ke arah sana. Dan saya nak tanya, apakah kesan positif daripada kaedah pencegahan kehamilan? Kita ada beberapa kesan positif. Yang pertama, bagi orang yang tidak berkemampuan, kita boleh kawal perancangan isi keluarga. Okay? Isi keluarga. Sebab tak semua orang mampu untuk beri keluarga yang besar. Okay? Yang kemudian ataupun mungkin dia ada masalah kanser ataupun penyakit-penyakit yang berbahaya, jadi tidak digalakkan mempunyai zuriat. Ya. So dia boleh menyelamatkan nyawa lah. Tidak digalakkan mempunyai zuriat. Okay. Manakala kesan negatif, yang pertama kuantiti penduduk akan berkurang. Okay. Nanti akan lebih ramai generasi tua berbanding generasi muda. Okay. Dan apa sahaja jawapan awak yang secara logiknya akan diterima melainkan salah konsep lah. Okay. Ini adalah soalan kebat. Awak sendiri fikir adakah ianya logik? Itu adalah betul. So itu saja untuk kita punya kelas hari ini. Okay. Terima kasih.